Ahmad Kota Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua kerana memberi peluang kepada Kota Raja untuk turut membahaskan Belanjawan 2012. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan sepotong ayat suci Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Kalaulah Allah tidak menolak sesetengah manusia yang engkar dan derhaka dengan sesetengah yang lain yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Tetapi Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada sekalian alam. Firman ini membukti yang menjadi sunatullah bahawa Allah SWT menjadikan manusia ini tidak bersatu mutlak. Di mana-mana ada di sepanjang zaman hingga kiamat dunia ini, pasti ada pertentangan pandangan dan pendapat. Inilah cara Allah SWT memastikan ada semak imbang atau check and balance di dalam mana-mana masyarakat atau organisasi. Oleh itu, perbezaan pendapat dan pendekatan tentang apa-apa perkara sekalipun, di mana-mana sekalipun, perlu dilihat secara positif. Kehadiran pembangkang yang kuat akan memaksa pihak yang berkuasa supaya tidak mengambil mudah dengan kuasa yang ada. Masing-masing bersaing untuk memberi kebaikan kepada rakyat dan negara dan memastikan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa terbatas atau tidak berlaku. Kita lihat semenjak Pakatan Rakyat mendapat mandat yang hebat dari rakyat, kerajaan BN bertungkus lumus untuk mentransformasi parti dan juga pentadbiran negara. Kita dapat lihat sendiri hasil persaingan ini. Kerajaan terpaksa menjanjikan dan melaksanakan ayat Quran tidak kena pada tempatnya. Asbul nuzul itu apa? Ayat Al-Baqarah itu. Jangan nak dipolitikkan segala-galanya. Nak dipolitikkan sampai kemuliaan di dalam kehidupan kita berkait dengan Al-Quran. Saya minta duduk. Saya minta duduk. Yang berhormat, sila duduk. Ini floor saya. Ini floor saya. Kekuasaan Allah. Yang berhormat, duduk. Apa sebutlah, tapi jangan kaitkan untuk mengata seseorang menggunakan kenapa terasa yang berhormat? Al-Quran. Kenapa terasa yang berhormat? Datuk Dipertua. Yang berhormat. Jangan sewenang-wenang. Inilah masalah orang PAS. Sikat-sikat bersadar Al-Quran. Tapi soal pokoknya, ayat Quran itu panduan hidup kita. Saya tak mengatakan yang beriman dengan Al-Quran ayat Quran itu betul, tapi janganlah seleweng. Awak meleweng ayat Quran. Jangan politikan. Terima kasih Ahmad. Apa anda saja freedom? Sri Gading. Apa? Sri Gading kenapa begitu terasa? Ini untuk semua orang. Muhasabah untuk semua orang. Saya tak nak ganggu anda. Kalau anda nak bercakap tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran, sila. Tapi jangan nak menyindir orang dengan Al-Quran. Masa saya kan Datuk yang Dipertua, masa saya minta masa tambahan. Al-Quran, saya cukup. Saya mendengar ayat Al-Quran, mendengar ayat Quran itu berpahala. Tapi jangan gunakan Al-Quran untuk menyindir orang, untuk mengata orang. Ini maknanya ayat Quran adalah untuk bahasan, untuk kita bermuhasabah. Kenapa terasa? Mungkin kami, mungkin semua. Kenapa terasa? Ya, teruskan Ahmad. Kita dapatlah yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, ayat Quran adalah untuk kita bermuhasabah, bukan untuk menyindir. Ya mungkin yang beriman, yang tidak beriman di sebelah sini, saya tidak kata siapa. Tapi inilah ayat yang ada sebagai dalil bahawa manusia ini Tuhan jadi ada check and balance-nya. Mungkin di belah sana, check belah sini. Tadi kita dengar bagaimana Bagan Serai menghentam di sebelah sini sebagai check and balance. Kita perlu, inilah yang perlu ada dalam suasana kita sekarang. Ni Kota Raja, kerajaan terpaksa menjanjikan dan melaksanakan pelbagai skim bantuan untuk meringankan beban kesusahan keuangan dan pada masa yang sama mengharapkan balasannya dalam bentuk undi demi mengekalkan kuasa BN. Kalau tidak, rakyat dikatakan tidak tahu berterima kasih kepada kerajaan. Saya tak okey. Biarlah parti-parti politik bersaing secara sihat dalam iklim demokrasi yang makin segar menuju pembentukan sistem dua parti yang matang yang mustahak natijah akhirnya harus memberi keuntungan kepada setiap warga. Contohnya, jika ucapan Muhammad Sabu mengenai peluang mengenai pejuang kemerdekaan dan peristiwa Bukit Kepong 60 tahun lalu
tidak dipersepsikan secara negatif oleh utusan Malaysia. Ya, saya yakin nasib bekas prajurit zaman darurat tentu tidak akan mendapat perhatian serius pihak kerajaan. Mungkin pusara mereka yang tertahan di Bukit Kepong juga. Bohong ke? Sudahlah kotak aja, sudahlah. Dan terbukti Alah, dalam masuk bajet bangku lah, kita nak Jumaat jawab. lalu, kebajikan bekas anggota keselamatan merupakan antara yang menjadi prioriti. Prajurit sebenarnya Yang berhormat, yang amat berhormat Perdana Menteri dibela oleh mengumumkan kerajaan. bagi Jadi mengenang jangan jasa bohong polis di sini. khas dan Ya. polis Saya tambahan selaku pada zaman Presiden darurat. Persatuan Bekas Tentera Kerajaan akan menolak memberi insentif cara itu dengan jelas. RM3,000 Ya. kepada setiap bekas anggota polis, duda dan balu. Apakah kita yakin bahawa bantuan itu terfikir di kerajaan jika tidak timbul fenomena kontroversi mak sabu ataupun sabuisme ini? Kerajaan telah lama berfikir tentang perkara itu. Yang berhormat, ada Kita masalah. telah Kerajaan akan bagi Perdana jawapan. Menteri Nak bagi telah jawapan lepas tu kita bagi. Hujah Masalah apa tergelincir. Okey, sekarang saya nak puji, saya nak puji. Yang berhormat. Usaha membantu kerajaan, Kalau bahas usaha bagi membantu jalan, rakyat harus dipuji. Boleh, Ya, Yang Berhormat. namun bantuan-bantuan yang Soalan berupa berhemat. ad hoc atau one off ini hanya dapat memberi Tergelincir kelegaan sikit, sementara. Ia ibarat kerajaan memberi ikan, tidak memberi kail. Bila habis ikan dimakan, mereka akan kelaparan semula. Habis bantuan one off ini, maka mereka akan kembali menghadapi kesusahan yang asal. Kerana apa? Kerana punca inilah kesusahan dia. mereka Orang tidak bagi pun nak ditangani. lebih lagi, ya. Itulah sebab tak Sebahagian pernah daripada bersyukur. bantuan Kata aja. RM100 untuk setiap murid sekolah Saya sehingga kalau sentuh tingkatan tentang 5 bekas tentera ni, dan memang juga amat. bantuan RM200 Rasa sangat dan tak puas untuk hati kerana- penuntut-penuntut Yang universiti berhormat. tidak memerlukannya juga. Maknanya dia anak-anak orang kaya pun juga akan turut terima. Sebahagian murid sekolah yang tidak bersekolah di sekolah kerajaan juga akan tersisih dan hak mereka dinafikan. Tuan Yang Di-Pertua, saya agak terperanjat apabila membaca berita Kabinet baru nak membincangkan mekanisme pengagihan atau penyampaian RM500 untuk isi rumah yang berpendapatan RM3,000 sebulan setelah Perdana Menteri membuat pengumuman tersebut. Jelas yang pengagihan melalui LHDN akan menjadi satu mimpi ngeri kepada pegawai dan kaki tangan LHDN. Kerana semua kita tahu yang lembaga hasil dalam negeri tiada rekod pendapatan isi rumah untuk rakyat yang tidak layak membayar cukai. Kalau 40% dari rakyat Malaysia mempunyai pendapatan isi rumah kurang RM1,500 sebulan, tentulah jumlah yang layak menerima RM500 ini menjangkau seperti yang ada di dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, 53% atau lebih dari rakyat 5% daripada rakyat Malaysia. Satu jumlah yang begitu besar. Secara automatik semua penerima bantuan bulanan JKM, juga yang tersenarai dalam IKASih, penerima zakat dari golongan fakir dan miskin, para nelayan, rakyat di kampung-kampung dan pendalaman, terutamanya di Sabah dan Sarawak dan lain-lain kumpulan yang terpinggir, wajib menerima bantuan ini. Saya ingat Tuan Yang Di-Pertua, lebih mudah untuk mengagihkan wang ini sekiranya ahli-ahli Parlimen BN diberi wang cash, bawa dalam guni dan pergi setiap kampung. For every 2%, 1% layak. Kerana 50%. Yang tu tak minda tu. Itulah mekanisme yang paling senang. Tuan Yang Di-Pertua, saya tidak dapat bayangkan, baru kita dapat namakan bajet Santa Claus. Allah Akbar. Saya Allah tidak dapat Akbar. bayangkan bagaimana bantuan ini dapat sampai kepada mereka yang layak tanpa berlaku ketirisan dan kebocoran dalam sistem penyampaiannya kelak. Yang Mat Kota Pakatan Bulut bangun Rakyat yang Mat. akan memerhati mekanisme soalan bagus. penyampaian ini Soalan dan berhemat. akan mendedahkan kepada Sikit. rakyat sekiranya yang menerimanya mirip kepada kronisma dan berlaku penyelewengan. Yang berhormat, Oleh boleh itu, menjelas sikit? ia kerana ia melibatkan Soalan baik ni. jumlah berbilion ringgit. Soalan Saya sikit minta maaf Kota Belud, saya Ya. ada banyak perkara. Kota Raja tak bagi soalan jalan Saya yang ada Mat. banyak minta maaf. Tak apalah, Tuan soalan. Yang Di-Pertua, saya Kang, nak soalan. ubah tajuk kerana sensitif Soalan sangat sikit tajuk je. ini. Saya nak pergi kepada perumahan rakyat Saya berkualiti. kagum Saya dengan menyambut ke- baik. kepintaran Saya menyambut ekonomi, baik teori usaha ekonomi yang membantu berhormat. rakyat berpendapatan sederhana dan rendah dan orang muda untuk memiliki rumah. Memastikan rumah mampu milik yang boleh. mencukupi merupakan tanggungjawab pihak berkuasa, 10 saat, bukan Yang Berhormat. satu ihsan kepada rakyat. Ya, tetapi sekarang kita alhamdulillah ya untuk orang yang duduk di bandar, kerana Prima ini
projek-projek prima akan tumpu di Putrajaya, Sungai Besi, Sungai Buloh. Saya ingin mencadangkan supaya kerajaan merancang dan menindik awal tanah-tanah kerajaan di semua bandar-bandar yang membangun untuk tapak-tapak rumah mampu milik untuk masa hadapan. Kerajaan negeri perlu bekerjasama supaya tidak gairah melupuskan tanah milik kerajaan negeri sebagai sumber pendapatan atau untuk pusat-pusat komersial semata-mata. Proses perbandaran yang giat berlaku di seluruh negara menuntut jabatan-jabatan perancangan bandar dan desa untuk prihatin dengan perkara ini. Kota Raja mengalu-alukan pengumuman PM Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai penggalakan pemajuan perumahan melalui kaedah bina kemudian jual. Saya sendiri telah membangkitkan isu ini beberapa kali. Walau bagaimanapun, kerajaan perlu ada sasaran dan memperkemaskan syarat dan tidak terlalu fleksibel kepada pemaju yang enggan menggunakan kaedah ini. 15 saat je Yang Berhormat. Saya ingin menyentuh tajuk seterusnya, menyentuh tentang program pemulihan rumah terbengkalai. Ya, peruntukan Kota Belud. Saya minta maaf. Saya ada 20 minit. Saya ada banyak perkara. 10 saat je. Saya cuma nak minta tanya macam mana Yang Berhormat mau memastikan 1,500 itu bagaimana nak memastikan suri rumah tersebut. Tidak mencukupi. Saya mau tahu. Memandangkan jumlah ini hanya boleh membantu tidak sampai 1,300 unit rumah. Sehingga Disember 2010, saya ingin tahu berapakah rumah terbengkalai dan berapakah jumlah kos sebenar rumah-rumah ini. Walaupun KPKT telah mengambil langkah untuk memastikan projek perumahan tidak terbengkalai, masih terdapat projek-projek terbengkalai. Apakah sebenarnya masalah pemaju-pemaju yang tidak dapat menyiapkan projek mereka? Sepatutnya kita kena capai sasar projek rumah terbengkalai sifar. Kita tahu ada syarikat-syarikat pemaju yang memakai proksi Bumiputera. Bila syarikat diisytiharkan bankrupt, proksi atau Alibaba ini sahaja yang bankrupt, tetapi pemain sebenar bebas untuk membuka syarikat lain. Apakah proses penapisan yang diambil oleh KPKT untuk memastikan yang pemaju mempunyai pengalaman dan kepakaran serta kemampuan modal untuk melaksanakan projek perumahan? Satu lagi masalah di dalam pemajuan projek pembangunan ialah kelemahan pihak PBT di dalam meluluskan dan memantau pelaksanaan projek perumahan. Ada ketikanya pegawai-pegawai di bahagian-bahagian perancangan, bangunan dan kejuruteraan mempercayai penuh konsultan-konsultan syarikat-syarikat pemaju. Dari awal permohonan kebenaran merancang dikemukakan hingga pelaksanaan, pegawai-pegawai yang mungkin kurang berpengalaman sering mengikut telunjuk konsultan-konsultan pihak pemaju. Mungkin pihak KPKT perlu mengambil daripada kalangan yang berpengalaman dan pernah bekerja di sektor swasta untuk berkhidmat dengan KPKT dan PBT untuk melatih pegawai-pegawai supaya mereka didedahkan dengan praktis atau amalan pihak swasta. Tindakan tidak pernah dikenakan kepada pegawai-pegawai KPKT atau PBT kerana di segi undang-undang mereka bekerja dengan suci hati. Pembeli biasanya tidak mampu mengambil tindakan menyaman pihak kerajaan dan mereka selalunya pihak yang menderita. Tuan Yang di-Pertua, saya diminta membawa ke Parlimen ini mengenai beberapa projek perumahan di Pulau Indah, Klang, Selangor yang melibatkan kira-kira 1,000 orang pembeli. Projek Pangsapuri atau apartmen bahtera mula dijual pada 1999 dan sehingga kini terbengkalai dah 10 tahun lebih. Sebahagian pembeli terpaksa pindah ke rumah yang tidak siap, memandangkan mereka terpaksa membayar pinjaman bank dan menanggung diisytihar muflis jika enggan membayar. Sebahagian mereka tidak mampu membayar ansuran rumah yang tidak siap dan pada masa yang sama masih menyewa. Maka pihak bank telah memufliskan mereka. Mereka ini tidak layak meminjam dari bank-bank dan ada yang diberhentikan kerja. Semua ini gara-gara pemajunya Simpulan Cahaya Sendian Berhad membuat projek tanpa kelulusan pihak PBT, tapi entah bagaimana masih boleh mendapat pembiayaan bank untuk projek ini.
Pihak PBT iaitu MPK telah mengesahkan yang pihaknya tidak meluluskan pembinaan kerana syarikat pemaju tidak memenuhi syarat. Anehnya, bagaimana bank boleh membiayai projek yang tidak diluluskan? Pihak TNB dan Syabas boleh memberi bekalan kepada syarikat atau pemaju ini untuk melaksanakan projeknya. Kenapakah ini berlaku, Tuan Yang di-Pertua? Kenapakah dalam orang kata dalam broad daylight ya, satu pembangunan yang melibatkan lebih 1000 unit rumah boleh terdiri ya, sedangkan pihak PBT dan pihak pejabat tanah dan daerah ada di situ ya? Adakah unsur-unsur penyelewengan di sini? Dan saya tak boleh faham bagaimana satu projek perumahan yang sebesar ini tidak ada kelulusan tetapi bank boleh membiayai projek ini. Saya harap saya dapat maklumat daripada Persatuan Penduduk Pembeli ini bahawa kes ini telah naik sampai ke Kementerian KPKT, ada perjumpaan dan sebagainya. Saya harap Menteri dapat menjawab kemudian. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mencadangkan antaranya adalah undang-undang perlu diperketatkan supaya pengarah, pemegang saham syarikat, ya, arkitek, kontraktor, jurulatera syarikat pemaju tidak terlepas dari tindakan akibat kecuaian mereka di dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah mereka. Mewujudkan satu skim insurans untuk melindungi pembeli rumah di mana risiko turut ditanggung oleh pihak bank dan pemaju. Saya juga mencadangkan pembeli diwakili oleh pihak ketiga yang tiada kepentingan di dalam projek tersebut, peguam dan konsultan dari kalangan juruukur bangunan, building surveyors yang berlaksanaan untuk menjaga kepentingan pembeli. Sekarang ini pembeli memakai peguam yang dicadangkan oleh pihak bank ataupun pihak pemaju dan mereka tidak dilindungi oleh peguam-peguam ini. Amalan sekarang pembeli tidak mampu dan tidak mempunyai kepakaran untuk memantau pemaju perumahan. Amalan yang ada sekarang juga, bank akan membuat pembayaran apabila arkitek pemaju mengesahkan tahap pembinaan. Pihak bank tiada obligasi atau keperluan untuk memastikan adakah betul kerja telah dilaksanakan. Dalam banyak kes, arkitek, kontraktor dan pemaju bersekongkol dan pihak bank membayar kerana tiada pihak yang mengesahkan bagi pihak pembeli. Pembeli pula kerana terlalu yakin kepada pemaju, peguam yang mewakilinya tidak memastikan kebenaran tuntutan. Saya ingin memberi contoh di dalam industri minyak dan gas. Ya, apabila pelantar minyak hendak didirikan, syarikat minyak ataupun tidak memantau sendiri tetapi mengambil satu konsultan yang memantau daripada A ke Z. Selagi konsultan mereka tidak menandatangani dan mengatakan bahawa tahap-tahap pembangunan itu telah dicapai dan mereka puas hati dengan pembangunan itu, pihak syarikat minyak tidak akan membayar kepada kontraktor yang mendirikan bangunan itu. Semua cadangan ini adalah untuk melindungi bakal pembeli rumah sekiranya skim bina kemudian jual dapat dilaksanakan. Mungkinlah saya ingat cadangan ini sudah tidak relevan lagi, tetapi bilakah skim bina dan jual ini boleh dilaksanakan 100%? Saya ingin pergi kepada tajuk mengiktiraf keupayaan wanita ini. Saya merasakan bahawa sistem sokongan untuk pekerja wanita tidak mantap di negara ini. Di dalam keadaan di mana sebahagian wanita 46% bekerja, keluar bekerja untuk menampung pendapatan rumah tangga dan menampung kehidupan mereka, kerajaan masih belum menunjukkan empati secukupnya. Bukan tak empati itu ada tapi belum cukup terhadap wanita yang berkeluarga. Sistem sokongan untuk menjaga anak masih belum diperkasakan lagi. Insentif dan sokongan kepada pengusaha pusat-pusat jagaan kanak-kanak perlu diberi perhatian. Majikan-majikan perlu diberi insentif untuk mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak di premis mereka. Kerajaan perlu memikirkan untuk mewajibkan majikan kategori tertentu mewujudkan nursery dan taska apabila terdapat pekerja wanita pada peratus yang tertentu. Satu polisi perlu digubal dengan mensasarkan sistem sokongan ini diwajibkan pada masa yang terdekat. Satu kajian terperinci amat kita perlukan untuk mencadangkan satu polisi yang praktikal. Saya ingin juga mencadangkan supaya suri rumah juga dibolehkan untuk mencarum dan mendapat perlindungan perkeso. Suri rumah adalah pekerja yang
saya kira yang GDP ataupun contribution mereka kepada negara tidak boleh dikira, tak tangible, semuanya intangible. Sumbangan mereka ini tidak terhingga kerana mereka lah yang membesarkan anak-anak dan memastikan bahawa satu keluarga itu dapat dapat bangun dengan sebaik yang mungkin. Sumbangan, jadi kita perlu memikirkan apakah dalam jangka masa panjang nasib suri-suri rumah ataupun kebajikan mereka juga diambil kira, kerana kadang-kadang mereka juga mengalami, kita panggil aksiden di rumah, mereka juga kadang-kadang sakit dan boleh terlantar di hospital. Jadi saya mengharapkan kerajaan dapat memikirkan ini dengan serius. Sumbangan yang tidak membebankan akan menggalakkan suri rumah untuk menyumbang kepada dana ini dan untuk mereka mendapat manfaatnya. Tema yang adil perlu difikirkan untuk mereka mendapat perlindungan. Sehubungan itu saya ingin bertanya kepada pihak Menteri KPK, Kementerian Pembangunan Wanita. Dalam tahun 2009 kalau tidak silap saya, mantan Menteri KPWKM ada mengumumkan bahawa kerajaan mencadangkan ataupun menggalakkan caruman sukarela KWSP untuk para isteri. Jadi ke manakah program ini, adakah berjaya, adakah mendapat sambutan? Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bergerak kepada satu tajuk, iaitu membersihkan pengurusan keuangan negara. Sudah sampai masanya kerajaan tidak lagi terlibat dengan unsur riba. Semua pinjaman kerajaan perlulah diberi secara tanpa faedah. Kerajaan tidak boleh mengambil keuntungan daripada rakyatnya sendiri. Walau bagaimanapun yuran pengurusan yang berpatutan adalah wajar. Kerajaan perlu membuat rancangan berperingkat untuk tidak lagi terlibat dengan riba, untuk mendapat keredaan Allah SWT bagi merealisasikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berkebajikan dan mendapat keampunan Tuhan. Ahli Parlimen di sebelah sini, termasuk daripada DAP sendiri, sudah beberapa kali meminta ke Menteri Keuangan untuk mengasingkan pendapatan dari sumber haram daripada yang halal. Cukai arak, cukai judi, cukai perniagaan khinzir dan lain-lain yang sewaktu dengannya, ya, yang faedah yang diperolehi dari pinjaman daripada kaki tangan kerajaan perlu diasingkan dan digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan oleh syarak. Tuan Yang di-Pertua, dalam jangka panjang kerajaan perlu memastikan syarikat-syarikat GLC dan umat Islam dalam negara ini syariah compliant atau patuh pada syariah dan semua perkara. Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 12 April 2011 telah membuat keputusan bahawa pelaburan amanah saham Bumiputra, ASB dan ASN tidak halal kerana jelas aktiviti pelaburan ASB dan ASN bercampur, syariah compliant dan tidak compliant, yakni tidak patuh syariah. Sebahagian besar daripada pelaburan ASN dan ASB adalah di dalam sektor keuangan konvensional yang membabitkan keuntungan berasaskan riba dan pasaran wang. Apakah fatwa di peringkat persekutuan berlainan daripada fatwa Negeri Selangor? Hadis Rasulullah SAW bermaksud tidak bercampur antara halal dan haram, melainkan mengalahkan yang haram atas yang halal. Hadis riwayat Jabir Al-Ja'afi daripada Ibnu Mas'ud. Habiskan yang sikit lagi saya mengenai allowance tadi yang disebut oleh Padang Serai. Saya pun tak faham macam mana Menteri Yang Amat Berhormat bertanya kepada sebelah sini, kerana biasanya bajet atau pelanjawan diluluskan kerana tak perlu sokongan sebelah kita. Kalau nak bagi je lah, ya, kenapa ditanya pada kita? Tapi tetapi dengar saya punya alasan, ya, Yang Berhormat sekalian, ya. Masalah Tuan Yang Pertua allowance ini juga, ya, memandangkan ahli Parlimen Pembangkang tidak mempunyai geran untuk program dan bantuan rakyat, maka hampir semua dari kami terpaksa menggunakan allowance sara hidup untuk tujuan tersebut. Ahli Parlimen BN ada geran dari peruntukan khas Perdana Menteri 500,000 setahun. Mereka 500, ya.
Oh, sejuta. Maaf, saya okey, saya masukkan semua. Ada yang kata sejuta, ada yang kata 1,005. Tahun lepas 1.7 juta. Ya. Maksudnya mereka okey. Bertenang. Mereka boleh menggunakan geran tersebut untuk program dan projek rakyat. Lagipun ramai yang menjadi pengarah-pengarah syarikat-syarikat JLC atau lain-lain institusi. Kami tak dengki, itu rezeki. Ambillah, ya. Tetapi allowance tambahan, ya. Sekarang saya nak sebut di sini bahawa kalau setakat untuk saraan hidup, allowance yang diterima oleh ahli parlimen di sebelah sini cukup, ya. Kalau kita tak guna allowance saraan hidup itu untuk membayar, ya, untuk membayar kos-kos seperti pengurusan pusat khidmat, pemandu, ya, kita tahu gaji pemandu minima tak kurang daripada 1,500. Saya tak tahulah kalau ada di antara yang berhormat di sebelah sana yang bayar pemandu RM1,000. Ya, saya tak tahulah kalau boleh bayar pemandu RM1,000 yang ikut kita dari pagi sampai ke malam. Jadi, apa yang diperlukan bukan kenaikan allowance asas untuk sara hidup. InsyaAllah kita boleh mengikat perut dan turut berlapar dengan rakyat jika perlu. Tetapi apa yang diperlukan ialah peruntukan untuk mengurus pusat khidmat, menggaji pembantu-pembantu penyelidik. Inilah kedudukan sebenar. Saya sebenarnya bersimpati dan berempati kepada orang yang terpaksa, ahli-ahli parlimen yang terpaksa menanggung keluarga, ya, kerana terutama pula yang anak ramai. Maka tentulah kalaulah sebahagian daripada allowance ini terpaksa kita keluarkan untuk program-program rakyat, tentulah mereka sendiri tidak cukup. Jadi jika ada di kalangan mereka yang terpaksa memohon zakat, janganlah pula dijadikan isu di Selangor, kecuali Selangor. Ni saya nak cerita. Kecuali di Selangor, ahli parlimen memang dibantu Ehsan Negeri Selangor. Ya, kita diberi RM50,000 untuk pusat khidmat. Ya, dan kita diberi RM100,000 untuk program-program bersama rakyat. Saya bercakap bagi pihak ahli-ahli parlimen lain. Ya, saya bercakap bagi pihak ahli-ahli parlimen lain. Konsensusnya kalau allowance asas, allowance sara hidup memang mencukupi. Tetapi sekiranya allowance ini terpaksa dipakai untuk membayar pengurusan pusat khidmat, maka ini tidak mencukupi. Saya harap, saya ulang, sebab saya tidak mahu ia disalah tafsir. Ia disalah tafsirkan. Itu adalah penjelasan saya. Ini belik. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih, Ahmad.